Nama saya Jetro Padilla. Saya belajar di Open University Malaysia. Saya mengambil program Diploma Human and Resources. Saya ingin membentangkan persembahan digital saya yang bertajuk Pembalakan secara berleluasa. Hutan merupakan khazanah dunia yang amat bernilai karena telah membekalkan negara kita dengan pelbagai sumber seperti kayu-kayu dan ubat-ubatan. Namun begitu, dengan pertambahan penduduk di negara kita, hutan semakin mengalami kemerosotan akibat ancaman kemusnahan daripada pihak-pihak yang bertanggung jawab menggunakan sumber dan kawasan hutan untuk tujuan pelbagai. Pembalakan hutan bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan untuk tujuan seperti pertanian, perladangan, industri perumahan, dan infrastruktur telah banyak menimbulkan ancaman kepada hutan. Puncak pembalakan secara berleluasa ialah permintaan kayu yang tinggi dari dalam dan luar negara untuk kegunaan perabot rumah, contohnya kayu jati dan kayu meranti. Puncak pembalakan secara berleluasa juga ialah pembukaan tanah baru terjadi akibat pertambahan jumlah bilangan penduduk di sesebuah kawasan. Pembukaan tanah baru juga bertujuan untuk pembangunan infrastruktur seperti tapak perumahan, jalan raya, dan pusat beli belah. Puncak pembalakan secara berleluasa juga ialah perlombongan minyak dan arang batu memerlukan sejumlah besar tanah. Hal ini menyebabkan pembinaan jalan raya mesti dibina untuk memberi ruang kepada lori dan peralatan yang lain. Seterusnya, puncak pembalakan secara berleluasa juga ialah aktiviti pertanian adalah satu faktor yang mempengaruhi penebangan pokok. Menurut kajian pertanian, menyebabkan 80% daripada penebangan pokok disebabkan pertanian. Kesan pembalakan secara berleluasa ialah penebangan hutan daripada aktiviti pembalakan secara berleluasa menyebabkan peningkatan suhu di negara kita. Pembalakan hutan menyebabkan kekurangan tumbuhan hijau yang mampu berfungsi menyederhanakan suhu dengan cara memerangkap bahan matahari dan membebaskan uap-uap air. Bumi juga akan mengurangkan hujan atau mengubah corak hujan yang menyebabkan fenomena kemarau. Kesan pembalakan secara berleluasa juga ialah mengurangkan kawasan tahan hujan yang sangat penting untuk bekalan air bersih. Hujan yang turun diserap oleh pokok-pokok dan kemudian dialirkan ke sungai dan sumber yang lain. Apabila hutan dimusnahkan, kawasan tahan hujan semakin kecil yang menyebabkan kekurangan bekalan air bersih dan berlakunya banjir kilat. Kesan pembalakan secara berleluasa juga ialah pembalakan haram mengancam kepupusan flora dan fauna yang mendiami kawasan hutan tersebut. Hutan merupakan habitat semula jadi bagi pelbagai spesies flora dan fauna. Apabila hutan dimusnahkan, habitat flora dan fauna akan hilang dan mereka akan berpindah ke kawasan yang lebih kecil atau terasing. Ini menyebabkan banyak spesies akan berisiko kepupusan, sebagai contoh harimau Melaya. Kesan pembalakan secara berleluasa juga ialah menyebabkan berlakunya hakisan tanah runtuh. Ini disebabkan kerana pokok yang tumbang tidak dapat meresap air hujan dan menyebabkan tanah menjadi basah dan longgar. Selain itu, berlakunya tanah runtuh disebabkan ketiadaan cengkaman daripada akar pokok yang menyebabkan tanah runtuh mudah berlaku apabila hujan lebat. Langkah-langkah mengatasi pembalakan secara berleluasa. Program penanaman semula pokok setelah pembalakan dilakukan. Hal ini penting untuk menanam pokok bagi memulihkan ekosistem. Ini dapat dilakukan dengan memilih spesies asli yang sesuai dengan kawasan tersebut seperti meranti dan pokok akasia. Langkah seterusnya ialah melalui pendidikan seperti pendidikan alam sekitar melalui co-curriculum. Hal ini untuk memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya hutan kepada manusia dan hidupan flora dan fauna dan kesannya sekiranya pembalakan secara tidak terkawal dilakukan.
Pihak sekolah juga dapat menggalakkan kelestarian alam di sekolah seperti mewujudkan taman tema hijau di sekolah agar murid lebih peka mengenai isu pembalakan secara berleluasa. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi pembalakan secara berleluasa ialah menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat terhadap aktiviti pembalakan secara berleluasa. Ini termasuk penggunaan teknologi seperti satelit, drone untuk memantau kawasan hutan. Pihak berkuasa juga hendaklah menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pesalah. Hal ini bagi menimbulkan keinsapan dan kesedaran kepada pesalah. Kesimpulannya, hutan memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem global. Oleh itu, pembalakan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan prinsip kelestarian untuk memastikan hutan kita terus memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih daripada pembentangan saya.